warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke channel Mistik Horror. Pada video kali ini, aku ingin menyampaikan sebuah kisah berkenaan dengan sebuah banglo lama. Apakah banglo tersebut berpenunggu atau tidak? Sama-samalah kita dengarkan kisah ini. Kisah ini diberi tajuk Misteri Banglo Lama. Kisah bermula apabila Baim dan keluarga beliau telah diberikan sebuah kediaman, iaitu apartmen berhampiran dengan pusat kesihatan tempat ayah Baim bekerja. Apartmen yang baru dibina digunakan sebagai kuartus pekerja untuk menggantikan kuartus yang lama yang telah terbina sejak zaman pasca merdeka. Kebanyakan rumah-rumah kuartus lama sudah pun dirobohkan, kecuali banglo 2 tingkat yang terletak bersebelahan dengan apartmen tersebut. Mengikut reka bentuk, Baim merasakan banglo tersebut telah dibina sebelum merdeka kerana mengingatkannya kepada bangunan-bangunan zaman kolonial yang telah biasa dilihat semasa beliau tinggal di Ipoh. Mengikut cerita jiran, rumah tersebut merupakan kediaman rasmi doktor kanan pusat kesihatan, dan sejak apartmen dibina, rumah itu telah dijadikan stor. Dalam erti kata lain, jika apartmen itu tidak dibina, berkemungkinan besar Baim akan tinggal di sana. Selepas berpindah ke apartmen tersebut, Baim telah membuat kawan yang baru. Nama kawan baru Baim adalah Hafiz. Hafiz adalah jiran kepada Baim. Hafiz tinggal di tingkat bawah. Hafiz sebaya dengan Baim, jadi dengan mudah mereka menjadi serasi. Kebetulan ayah Hafiz juga merupakan doktor gigi dan telah tinggal di situ setahun sebelum Baim. Sebelum itu Hafiz tinggal di Johor Bahru sebelum berpindah ke apartmen yang sama dengan Baim. Mereka berdua melalui hari-hari kehidupan remaja seperti biasa. Pergi balik sekolah, main badminton di bawah atau berlegar main basikal. Pada hujung minggu pula, mereka habiskan dengan curi-curi membaca komik kungfu Hong Kong di kedai Wahab atau curi masuk arkid mini klinik untuk mencari buku-buku kesihatan yang mempunyai gambar perempuan yang tidak senonoh. Ketika Baim leka dengan kehidupan baru, dia mula melupakan adik perempuannya bernama Sofia. Sofia adik kepada Baim. Sofia berusia 7 tahun. Sebelum berpindah, dua beradik itu amat rapat dan suka menghabiskan waktu bersama. Selepas Baim mendapat kawan yang baru, adiknya Sofia tidak lagi dilayan seperti dahulu. Sofia sering merajuk, sikit-sikit menangis. Lepas itu, Sofia akan cuba cari jalan untuk bergaduh dengan Baim, tak nak pergi sekolah dan sebagainya. Sehingga kan Baim menjadi tertekan kerana mak dan ayah memaksa Baim untuk membawa adiknya Sofia untuk keluar bermain. Nak tak nak, terpaksalah Baim angkut Sofia sekali untuk melepak dengan Hafiz. Kawan baiknya itu amat tidak digemari oleh Sofia kerana Hafiz suka mengusik. Sehingga kan ada satu waktu itu hampir nak bergaduh. Baim dengan Hafiz bertengkar sehingga membuatkan Sofia hendak menangis. Tapi kalau ada waktu mereka semua okey, tak tahu pula nak buat apa. Baim memang takkan libatkan adik beliau dalam kegiatan tidak beretika kerana mereka takut akan perangai Sofia yang suka mengadu. Ini sedikit sebanyak mengganggu jugalah persahabatan di antara Baim dan Hafiz. Pada zaman itu, belum ada internet, smartphone, dan kebanyakan remaja pada waktu itu, ada kawan sebaya amatlah penting. Lebih-lebih lagi remaja seperti Baim.
Kerana di sekolah, Baim tidak pernah rapat dengan siapa-siapa, kerana rata-rata sudah kenal di antara satu sama lain sejak dari sekolah rendah. Cuma Hafiz sahaja yang memahami, kerana boleh dikatakan dia juga berada dalam situasi yang sama. Ibu bapa Baim sejak dari awal perpindahan telah memberi amaran untuk jangan sekali-kali bermain di banglo sebelah apartmen tersebut. Alasan yang diberi kerananya disebabkan banyak menyimpan ubat-ubatan dan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kalau ikut logik, apa yang bahayanya? Sedangkan pintu dan tikap semua kunci bermangga. Hafiz juga berkata sedemikian. Ibu bapa melarang bermain-main di situ. Pada satu tengah hari, pada hari Ahad yang agak bahang, Baim melepak dengan Hafiz di koridor depan rumah kawannya. Kedua teman rapat ligat memikirkan apa yang nak dibuat, kerana bukan senang nak dapat peluang, especially apabila Sofia sedang tidur siang. Nak keluar merayau dah tak ada mood kerana hari terlalu panas. Kedai Wahab pula tutup. Klinik juga telah pun mempunyai pengawal keselamatan. Kau rasa pintu dekat beranda tu kunci tak? Hafiz bertanya kepada Baim sambil melihat ke arah balkoni tingkat atas banglo tersebut. Baim diam, tidak memberi respon. Tetapi Baim memerhatikan persekitaran kawasan untuk mencari cara-cara untuk memecah masuk. Ni kalau kita panjat tiang besi tu boleh sampai beranda. Baim memberi cadangan untuk panjat paip besi saluran air hujan yang terpasang di dinding berdekatan balkoni banglo tersebut. Mereka berpandangan di antara satu sama lain dan cepat-cepat bangun. Setibanya di kawasan banglo, Baim dan Hafiz sekali lagi memerhatikan keadaan sekeliling untuk memastikan tiada seseorang ataupun pengawal keselamatan yang sedar akan kehadiran mereka di tempat larangan tersebut. Kata Baim, dia yakin semua orang dewasa telah pun berada di rumah masing-masing, sama ada tidur siang atau melayan filem Hindustan. Hafiz memulakan dahulu besi berkeriuk di panjatan pertama, dan setelah memastikan saluran air itu kukuh seperti Spiderman, Hafiz pantas mendaki dan akhirnya berada di dalam balkoni. Selepas Hafiz berjaya memanjat, giliran Baim pula memanjat dengan mengikut cara Hafiz memanjat, iaitu gaya Spiderman. Dan lebih kurang 5 minit kemudian, Baim berjaya menyertai kawan baiknya itu di tingkat 2 banglo lama tersebut. Dalam keadaan berjalan itik, mereka mendekati pintu. Kata Baim, dia tak harap pun pintu balkoni boleh dibuka dan sudah berpuas hati dengan kejayaan memanjat masuk balkoni. Niatnya hanya untuk lepak sekejap sahaja dan baru nak turun semula. Perancangan seterusnya boleh difikirkan kemudian kerana banyak lagi masa dan kriuk. Pintu yang tak tahu bila terakhir digerakkan menjerit sebaik saja dibuka perlahan oleh Hafiz. Senyum lebar mengiringi kedua sahabat tersebut, dan pada masa yang sama mereka berdua gairah dengan penemuan baru itu. Kata Baim, balkoni sebahagian dari bilik tidur utama dan semasa berada di dalam terdapat bingkai katil, almari dan meja solek. Kesemuanya diperbuat daripada kayu. Kedua mereka menyelongkar setiap almari di dalam bilik. Namun tiada apa-apa yang ditemui kecuali kalender lama yang memaparkan gambar wanita Jepun memakai baju kimono pada tahun 1971. Baim dan Hafiz merapati pintu bilik. Tombol pintu ditekan ke bawah dan ditolak perlahan. Tidak berkunci. Di luar adalah ruang keluarga lengkap dengan perabot rotan tidak berkusyen. Di ruangan tersebut terdapat juga sebuah televisyen lama berjenama Nasional dan 2 lagi pintu bilik bertentangan dengan bilik tidur utama. Wah, ni dah boleh jadi kelab house Baim,
kata Hafiz dengan begitu semangat. Seperti sebelum ini, laci-laci almari di ruangan diselongkar. Baim memasang plug ke soket dinding dan cuba untuk menghidupkan TV. Tekan punya tekan, putar punya putar, masih tidak hidup TV-nya. Lari! Baim menjerit sebab mendapati terdapat orang di dalam rumah. Kelang kabut Baim dengan Hafiz masuk ke dalam bilik tidur utama dengan niat nak keluar ikut cara macam mana mereka masuk tadi. Bunyi tapak kaki orang berlari membuatkan Baim menggelonsor tanpa kawalan dan bunyi patah kedengaran sebaik saja tiba di bawah. Dilihat kaki kiri sudah terbalik ke belakang dan Hafiz telah pun lari pulang ke rumah. Dia cuba berdiri tapi tak dapat menggerakkan kaki kiri. Jeritan Baim telah memecah keheningan dan dipendekkan cerita, Baim dibawa ke hospital kerana pusat kesihatan tidak mempunyai peralatan X-ray. Dalam perjalanan, Baim memberitahu macam mana pengawal keselamatan perempuan Cina menangkap dia dan Hafiz sewaktu beliau bermain-main di dalam banglo. Selesai urusan di hospital dan pulang ke rumah, sekali lagi dia dan Hafiz disoal siasat oleh penduduk. Sekali lagi itu jugalah kedua mereka menceritakan kembali cerita yang sama berulang kali. Cuma Hafiz sahajalah yang tidak teruk disoal, hanya kerana Baim yang lihat pengawal keselamatan itu. Macam mana kau tahu Cina itu Pak Gad? Tanya salah seorang. Lah, dah dia pakai uniform putih seluar hitam, balas Baim. Seorang tuan haji yang tak dikenali oleh Baim datang menghampiri. Dia memeriksa wajah Baim sambil mulut terkemak-kamik membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu Baim memberikan semangkuk air yang kemudian direnjis ke seluruh wajah Baim oleh tuan haji tersebut. Selepas itu Baim dimandikan oleh ibunya menggunakan 2 baldi berisi air yang dibawa dari luar 3 hari berturut-turut. Baim cuti sakit hampir 3 bulan dan selepas itu Baim tidak lagi rapat dengan Hafiz. Baim seterusnya melanjutkan persekolahan di MRSM setelah mendapat keputusan PMR cemerlang dan keluarga berpindah lagi. Kali ini Baim berpindah ke Kuala Lumpur apabila ayah beliau ditugaskan di HUKM ataupun Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Malangnya, kejadian rumah banglo tersebut telah dilipurkan begitu sahaja. Sehinggalah Baim pulang ke kampung bersama keluarga untuk melawat sepupu yang patah kaki kerana kemalangan motosikal. Macam Baim dululah si Ajat ni. Tapi bezanya Ajat elak lori, ni Baim elak hantu. Ibu bergurau sambil mengundang ketawa saudara lain kecuali Baim. Ma, hantu apa Ma? Ceritalah Ma. Baim bertanya kepada ibunya dari kampung sehinggalah ke dalam kereta perjalanan pulang ke KL. Kesian, tak ada orang cerita dekat dia selama ni. AJ adiknya Sofia. Ni sudah lebih ni. Sofia pun boleh tahu apa cerita ni. Mama kena cerita juga. Kalau tak, mungkin sudah rimas dengan Baim. Akhirnya ibunya menceritakan. Di pusat kesihatan semasa mereka menetap di sana, ayahnya sebagai doktor kanan terlibat dalam proses perlantikan pengawal keselamatan. Tak pernah dia tahu ada pengawal keselamatan perempuan berketurunan Cina yang diupah. Ini juga disahkan oleh pengawal-pengawal keselamatan yang lain, di mana banglo tersebut tidak termasuk dalam kawalan mereka. Malah mereka juga turut dilarang sama sekali untuk mendekati stor ubat itu. Jiran-jiran yang dah lama bekerja dan menetap di pusat kesihatan memaklumkan bahawa ibu bapa Baim banglo tersebut berpenunggu. Gangguan bermula sebelum kedatangan Baim lagi. Sebelum itu ada doktor yang menginap di banglo tersebut. Mereka tidak mengalami apa-apa masalah sehinggalah kedatangan doktor berketurunan India pada 10 tahun dahulu. Doktor tersebut
bernama Dr. Anthony. Dr. Anthony tidak berapa digemari oleh beberapa kaki tangan klinik. Dr. Anthony adalah seorang yang pemarah. Habis semua orang dimaki hamunnya. Dari staf sampai pesakit pun kena juga. Lebih-lebih lagi kalau pesakit itu juga berketurunan India. Setiap hujung minggu, dia pasti akan meninggalkan rumah banglo tersebut seawal tengah hari Jumaat sehinggalah tengah hari Isnin berikutnya. Mengikut cerita ibu, walaupun mereka tahu isteri Dr. Anthony ikut bersama, tetapi mereka tidak pernah terserempak atau tahu siapa isterinya. Apa yang mereka tahu melalui pemberitahuan kerani yang menguruskan fail peribadi Dr. Kanan Pusat Kesihatan, isteri Dr. Anthony berketurunan Cina. Pada suatu hari, Dr. Anthony tidak datang ke klinik. Pada bulannya, mereka tidak ambil kisah kerana semua dah faham perangai Dr. Kanan mereka. Tetapi bila dah 3 hari tak pergi kerja, jadi mereka rasa risau dan mereka mula rasa pelik. Jadi mereka ambil inisiatif untuk datang sendiri rumah Dr. Anthony. Mereka lihat kereta Mitsubishi Galant milik Dr. Anthony tiada di garaj, tetapi pintu belakang di dapur terbuka. Pada awalnya mereka memanggil dari luar. Setelah tiada jawapan, mereka mengambil keputusan untuk masuk. Manalah tahu jika ada apa-apa kecemasan yang berlaku dalam rumah tersebut. Dari pengamatan didapati Dr. Anthony tidak bawa banyak barang ketika berpindah. Pinggan mangkuk pun boleh kira dengan jari. Di ruang tamu utama pula, perabot-perabot masih tidak diletakkan cushion walaupun dah hampir 2 tahun Dr. Anthony menginap di banglo lama tersebut. Mereka naik di tingkat atas. TV on, tapi suara dimatikan. 2 bilik yang bertentangan dengan bilik tidur utama berkunci. Dalam bilik tidur utama, baju-baju masih berselerak di dalam bagasi. Apa yang agak mengejutkan, botol-botol minuman keras pelbagai bentuk, warna dan jenama telah memenuhi almari pakaian tersebut. Dalam laci meja solek, atas sinki bilik air, sehinggalah tempat letak sabun buku itu pun ada botol vodka kecil. Pada hari yang sama, laporan polis telah dibuat, termasuk juga ke pejabat kesihatan daerah. Hampir 2 minggu pencarian dilakukan sehingga pusat kesihatan mendapat tahu bahawa Dr. Anthony sudah lari ke kampung halaman di Pulau Pinang. Dimaklumkan, Dr. Anthony tidak gembira ditugaskan di pusat kesihatan dan arahan perpindahan adalah satu bentuk sabotaj kepadanya kerana dia adalah seorang doktor pakar. Sepatutnya ditempatkan di hospital-hospital besar, bukan pusat kesihatan daerah. Selepas selesai isu Dr. Anthony dan sementara menunggu kedatangan Dr. Kanan baru, pekerja am klinik datang membersihkan banglo tersebut. Pada hari pertama, pekerja terdengar ada suara wanita menangis. Bila dibuka pintu tersebut, didapati bilik tersebut kosong. Tukang pembersihan juga ada terdengar suara wanita marah-marah dalam bahasa Cina di tingkat atas, iaitu tingkat 2. Sedangkan tiada orang dalam rumah selain pekerja pencuci. Yang paling menyeramkan, Pak Amin, pemandu ambulan, merangkap pemegang kunci-kunci rumah banglo, mengaku ternampak perempuan Cina di sana. Selesai kerja-kerja pembersihan, dia memeriksa rumah untuk memastikan semuanya berada dalam keadaan baik. Juga untuk mengunci bilik-bilik. Ketika dia tiba di tingkat atas, dia ternampak ada orang terbongkok depan TV sambil memutar-mutarkan tombol.
diingatkan penceroboh mana. Lalu Pak Amin mengherdik, "Oi!" Dan alangkah terkejutnya, penceroboh persis wanita Cina itu pantas memanjat dinding dan meloloskan tubuh memasuki lubang siling asbestos sebesar 2 penubuk seperti kucing. Pak Amin perasan 2 mata bersinar merendung dari lubang gelap sambil tersenyum. Ketika pembinaan kuartus baru, banglo sepatutnya dirobohkan dan tapak rumah dibina di kawasan riadah lengkap dengan taman permainan. Namun begitu, perancangan tersebut dibatalkan kerana dana telah dipotong. Kalau ikut laporan rasmilah, ayah Baim tiba-tiba mencelah memberitahu ada kabar angin yang mengatakan setiap kali pemaju datang ke rumah untuk memeriksa sebelum proses perobohan dilakukan, mereka akan terserempak dengan wanita Cina. Tak tahulah, mungkin sebab suai atau apa, pemaju seolah-olah sengaja melewatkan proses perobohan banglo sehinggalah pemotongan bajet dimaklumkan. Entah-entah hantu isteri Doktor India tu kot bang. Ibu mencelah. Tak juga, sebab masa dia kena panggil menghadap lembaga disiplin, isteri dia ada teman Cina. Kejap, tak pasti pula saya. Mazlan masa dekat PKD Timur Laut kata isteri Anthony itu India. Jawapan mengelirukan ayah memastikan perbualan mengenai banglo tersebut. Baim bersandar dan melihat keluar tingkap. Seperti Dr. Anthony, dia juga merahsiakan perkara penting yang terjadi semasa mencuri masuk banglo berpenunggu itu. Baim mengenang semula kejadian di dalam rumah banglo hampir 10 tahun dahulu semasa memutarkan tombol TV. Tiba-tiba refleksi sesuatu di skrin TV. Ia seperti laba-laba besar melekat di siling sudut berdekatan tangga. Baim memerhatikan dari skrin TV bagaimana labah itu perlahan-lahan bergerak ke hujung bertentangan dan berhati-hati turun seperti Spiderman. Jari Baim masih memutar tombol, berlagak seolah tidak sedar akan kehadiran makhluk tersebut. Dia menoleh ke arah Hafiz yang sudah kaku seperti patung yang menghadap tangga. Semakin dekat, semakin jelas wajah wanita Cina di skrin TV. Wanita itu tersenyum, menampakkan gigi merah seperti mengunyah sirih. Nak anti betulkan TV? Makhluk itu bersuara dan waktu itulah Baim dan Hafiz bertempiaran lari masuk ke bilik tidur utama untuk turun dari balkoni. Mungkin trauma menyebabkan sama ada Hafiz atau Baim tidak langsung memberitahu pendapakan itu. Bagi Baim, 3 bulan terlantar di rumah kerana patah kaki membuatkan dia hampir gila kerana sering terbayang-bayang wanita Cina itu akan datang melawat. Hari terakhir sebelum berpindah ke MRSM, Baim sempat pergi ke banglo tersebut sementara menunggu ayah memanaskan enjin kereta. Dia terdengar bunyi tak, 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 seperti ada orang memutar tombol siaran TV dari dalam banglo tersebut. Okey, sekian sahaja daripada saya tentang kisah misteri banglo lama. Saya harap anda semua terhibur dengan kisah tersebut. Dan sebelum melabuhkan tirai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia dan terutama sekali seluruh umat Islam di Malaysia. Diharapkan video kali ini dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada kita bahawa jangan sesekali pergi ke tempat yang dilarang kerana especially bila tempat itu telah lama ditinggalkan kerana mungkin ada sesuatu yang sedang menginap di situ. Okey, sekian saja daripada saya. Sehingga kita jumpa di video yang akan datang.